Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan pada semua teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Abdul Hadi Sharif? Saudara Mizi Aziz, terima kasih hadir Zee. Saudara Azrab join the Instagram. Saudara Harimau Berantai, Waalaikumsalam. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Ismailis, saudara Abdul Lahab, Abdul Manap, saudara Hafiz Yahya. Assalamualaikum saudara Azrah ya, Rohanis ya. Itu juga saudara Tok Wan, saudara Haji Makmur, Mat Spana, Edi Nas, Muhammad Effendi, Junid Hamzah, Roy Pa, saudara Zainal Abu Pa, saudara Muhammad Effendi, saudara Muhammad Azmi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kalau pertama tulisannya kecil, yang kedua maklum sajalah live guna telefon ya. Mamu Beta, saudara Zack Perry. Baik, saya harus memberi laporan terlebih dahulu tentang kedudukan COVID-19. Setara hari ini, hari Ahad, 18 Julai, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona nampaknya ada sedikit susut, tapi masih lagi angka yang tidak begitu menyenangkan. Semalam 12,528, hari ini susut. Hari ini 10,710. Dan jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah meningkat kepada 916,551 orang yang terkumpul. Dan kematian hari ini agak tinggi saudara, iaitu 153 kematian. Dan menjadikan jumlah angka kematian yang terkumpul sudah 7,019 orang. Inilah gambarannya kedudukan bagaimana negara kita diserang oleh virus corona. Di Perlis semalam elok 1, tapi hari ini ada peningkatan pada 5. Di Kedah nampak gayanya masih lagi belum susut, walaupun semalam 701, hari ini 656. Di Perak masih lagi pada angka 407 di Selangor 4,828, di wilayah Persekutuan 945, di Putrajaya 51, Negeri Sembilan ada susut tapi tidak begitu baik, iaitu 771. Di Melaka alhamdulillah susut daripada 569 kepada 289, tetapi di Johor meningkat begitu tinggi. Semalam 625, kemarin pun 609, hari ini dia melonjak kepada 808 orang. Dan begitu juga di Pahang terus meningkat, hari ini 369. Di Terengganu susut sedikit, semalam 177, hari ini 123. Di Kelantan juga alhamdulillah susut sedikit, semalam 211, hari ini 146. Di Sabah ada peningkatan ya, sebab tu berhati-hatilah warga Sabah. Sebab semalam 647, hari ini 666. Di Labuan juga ada meningkat, walaupun double digit, semalam 22, hari ini 50. Tapi di Sarawak ada sedikit susut daripada 388 kepada 261. Itu gambaran yang saya dapat berikan tentang kedudukan virus corona di seluruh negara saudara. Jadi jumlah keseluruhannya setakat 18 hari bulan Julai ini, jumlahnya sudah pun mencecah 163,582 yang terkumpul bulan ini. 12 hari, tak tahulah berapa ratus ribu pula lagi nak naik. Saudara, itu gambaran kedudukan tentang virus corona. Jadi kita masuk bab sedikit tazkirah. Saya dapat kiriman daripada saudara Piu Nabil. Katanya iaitu kisah penjual agama. Karena katanya di dalam Al-Quran Allah mensifatkan golongan ulama yang menjual agamanya demi mendapatkan habuan dunia ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka faham dan mereka berfikir. Ini adalah daripada surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176. Terima kasih saudara Piu Nabil juga memberi sedikit kiriman kepada kita untuk kita kongsi bersama. Mudahara kita pagi ini ialah, hari ini adalah pagi ini, kalau kita tersedar yang semalam kita telah kurang menjaga lisan, katakanlah kepada hati kita, hari ini dan seterusnya aku akan lebih menjaga lisanku. Jadi kalau kita bangun pagi,
kita sedar bahawa semalam kita melakukan kesilapan atas lisan kita, maka bangun pagi itu kita berjanjilah pada diri kita untuk tidak melakukannya. Ya saudara, itu adalah mutara kata. Baik. Salam impian moratorium walaupun hari Minggu dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kepada kemuflisan. Hari ini tak tahu lagi macam mana dan sudah pun 18 hari bulan. Apakah teman-teman ada yang dapat bayaran daripada caruman, daripada kumpulan wang simpanan pekerja? Wallahu a'lam bissawab. Saya masih tidak dapat sebarang penjelasan atau kiriman daripada teman-teman. Begitu juga dengan moratorium, masih lagi tiada perkabar berita. Bersabarlah dua sahabat. Ini elok juga kita bicarakan ke mana UMNO selepas ini, saudara. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ular berbisa di celah batu, mula melata sudahlah dekat. Maju bangsa, rakyat bersatu. Ruginya kita tidak sepakat. Jadi kalau kita tidak bersatu padu, tidak bersepakat, kita menyalurkan fikiran kita untuk mencari muafakat. Kerana selalu mengatakan muafakat mendapat berkat. Kata Pak Nazir lagi, pasang pelita barulah terang, bawah cahayanya menikmati panggan. Mencari harta tidak dilarang, cuma caranya tersilap jangan. Jadi nak cari harta tu carilah, tapi jangan silap. Jangan melakukan tindakan ataupun cara yang tak baik, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Yang carilah harta dunia ini dengan kudratmu, dengan akal fikirmu yang baik. Saya ingin memberi penjelasan lagi. Berkali-kali saya katakan, tapi mereka buat saya tak boleh nak kata apa. Jadi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen ataupun sebarang kesan daripada suntingan tersebut. Kerana saya tak mempunyai kemampuan untuk menilai satu persatu. Jadi mereka yang melakukan suntingan dan memasukkan dalam YouTube ataupun dalam channel-channel yang lain, itu adalah tanggungjawab anda. Saya amat mengharapkan kalau nak gunakan, gunalah sepenuhnya. Jangan diculip sedikit-sedikit jadi boleh lari maksudnya, saudara. Tapi apakah daya, saya tidak mampu untuk menahan kerana saya juga saya membuat live ini secara menggunakan telefon saja, saudara. Dan saya ingin jelaskan bahawa ini adalah pencerahan politik. Jadi mereka yang berdebat dalam politik mesti bersedia untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju. Prinsip saya, saudara boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya hanya memberi pencerahan daripada apa yang saya dapat daripada website ataupun daripada Facebook dan sebagainya. Saya memberi pencerahan mengikut pandangan dan kemampuan fikiran saya. Ya, saudara. Jadi cuma saya harap gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita pergunakan bahasa-bahasa yang vulgar ataupun bahasa-bahasa yang lucah dan sebagainya. Tak elok, kita warga bangsa cinta damai, saudara. Baik. Hari ini saya agak terkesan juga kerana menatap satu berita bagaimana seorang wanita yang mengambil keputusan terjun daripada bangunan tinggi bersama anak kecilnya, dan kedua mereka tewas menemui ajal. Kabarnya suaminya masih lagi di kuarantin di pusat pemantauan di MEPS. Jadi suami juga didapati positif dengan virus corona, dan pada mayatnya ditemui pada pergelangan tangannya itu ada gelang warna ungu. Itu menandakan dia juga adalah jangkitan virus corona. Jadi begitulah keadaan, saudara. Warga kita akhirnya putus asa, maka mereka lebih tega untuk mencabut nyawa sendiri. Ini yang kita katakan bahawa pimpinan gagal menangani kehidupan rakyat. Saudara mana tadi? Saudara untuk mana tadi? Saudara tahu ni dah laju tak dapat nak komen. Mana tadi? Moratorium. Dia saudara apa tadi?
Aduhai. Salam Datuk, minta moratorium untuk pinjaman kaki tangan kerajaan yang teruk terjejas akibat PKP. Salam. Ini saudara Burhanuddin Ibrahim. Ya, saya menyantuni permohonan saudara Burhanuddin Ibrahim minta supaya kaki tangan yang mempunyai pinjaman dengan kerajaan, pinjaman dengan bank, pembelian rumah dan sebagainya. Memang pun saya dah saban hari saya katakan bank harus memikirkan mereka kaki tangan kerajaan yang begitu terjejas teruk kesan daripada PKP. Jadi kalau boleh berilah kelonggaran kepada kaki tangan kerajaan. Gaji mereka bukanlah besar mana pun. Kalau gaji besar itu tentulah mereka tidak membeli rumah secara berhutang, saudara. Dan balik kepada kisah ibu dengan anak kecil tadi itu, kejadian itu berlaku di Taman Tenaga di Selatan Kuala Lumpur. Ini yang dilaporkan oleh Harian Metro. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Ceras, Superintendent Anas Sulaiman, pada jam 5.30 petang dan melakukan siasatan di tempat lokasi mendapati mayat kedua beranak tadi dan dipercaya terjun daripada bangunan tinggi. Tingkat berapa tak tahu. Jadi pihak polis bagaimanapun masih lagi belum mengesahkan kerana tidak ada unsur-unsur jenayah. Tapi apa diklasifikasikan adalah mati mengejut. Selalunya mati mengejut ni adalah mati bunuh diri lah, saudara. Itu keadaannya. Jadi saudara harap bertenang, terus jugalah. Ya saudara, teruk ni hari ni nampak gayanya live saya ni diganggu berkali-kali. Tapi ini tidak akan menghentikan saya untuk berbicara tentang soal kehidupan rakyat. Matlamat saya tak ada lain. Saya bukan nak marah orang, nak maki hamun orang, tidak. Saya memberi pencerahan apa yang berlaku. Dan hari ini juga gara-gara terlalu percaya kepada orang melalui pembelian online, seorang wanita mengalami kerugian dalam berusia 24 tahun mendakwa beliau kerugian sebanyak RM78,706 setelah menyedari tiada pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Dia menjalankan perniagaan, menjual pakaian dan barangan. Jadi bila ada orang menghubunginya melalui Facebook ataupun melalui online, pembelian online, katanya dah masuk duit. Tapi setelah barangan dimasukkan, dihantar, wang tersebut tidak ada. Jadi ini sini berlaku. Pihak polis masih lagi menyiasat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, mangsa yang berniaga secara dalam talian hanya menyedari dirinya ditipu oleh pelanggan yang mendakwa sudah memasukkan wang ke dalam akaun bank. Jadi saudara yang menjalankan perniagaan online juga perlu berhati-hati. Pastikan mereka yang melanggan anda, membeli barangan anda, benar-benar wang itu masuk. Cek dulu dalam akaun. Jangan dia tunjuk saja dalam Facebook ataupun dalam internet dah bayar, ada resip dan sebagainya, tapi sebenarnya tak masuk. Dan nak dicari mereka pun jauh ataupun sukar. Ini antara skamer atau cara mereka melakukan jenayah cyber. Saya amat bersimpati dengan teman-teman yang terjebak dalam penipuan skim online ini. Jadi saya harap saudara berhati-hati. Begitu juga kalau ada sebarang tawaran, wang, ringgit dan sebagainya, dan kadang kita susah begini, sebenarnya mereka mencari pendapatan, mencari sumber kewangan dengan penipuan. Berhati-hati saudara, ya. Saya sering mengingatkan agar anda sentiasa berhati-hati dengan mereka yang menjalankan aktiviti online. Ada baiknya dan ada buruknya, ya saudara. Baik. Kemudian ini tentang teman-teman kita ni yang nak balik tu. Memanglah di negeri Pantai Timur, perayaan Aidil Adha ini adalah satu perayaan yang lebih besar daripada perayaan Aidilfitri. Sebab tu warga di Kelantan khususnya sambutan Aidil Adha itu begitu meriah sebab adanya ibadat korban dan sebagainya, ya. Sebab itu warga Kelantan, warga Terengganu, desa-desa atau pulau dari perantauan untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semalam pun, kemarin pun pihak berkuasa mendapati perjalanan trafik begitu hebat untuk pulang ke Pantai Timur. Tapi akhirnya setelah dikesan bahawa mereka bukan melakukan lintas daerah dan negeri kerana mendapat pelepasan yang nyata, tetapi mereka dapat tahu, saudara. Jadi sebab itu kalau tiada keperluan tak payahlah. Kita sambutlah perayaan itu di tempat anda,
Jangan lakukan rentas daerah, rentas negeri, walaupun matlahnya perasaan kita begitu digamit-gamit untuk pulang dari perantauan. Tapi dalam keadaan sekarang dah terpaksa, sabarlah saudara ya. Sebab ini jelaskan menurut Ketua Polis Negara Datuk Akil Sani katanya ketetapan untuk tidak meluluskan sebarang perjalanan yang menggunakan ini dokumen-dokumen kebenaran daripada MITI tidak akan dilayan. Cuma yang kita rasakan satu sajalah, bagaimana pengantaran roti, pengantaran. Saya rasa yang itu bolehlah dikecualikan. Yang tak boleh, kalau mereka melakukan rentas negeri beralasan dengan menggunakan kelulusan daripada MITI, ini tak perlulah. Tapi kalau mereka menghantar barangan, menghantar keperluan, jangan pula rakyat daripada timur terkering pula nanti dengan makanan dan sebagainya, saudara. Itu yang berlaku di negara kita. Saya malam tadi menerima perkabaran daripada sahabat saya, Saudara Rosli. Beliau adalah merupakan antara oleh Datuk Aziz Rahim masih lagi belum mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa di Mesir dan tentulah di Palestin tidak dapat masuk. Jadi mereka masih lagi berada di sempadan. Itu di Mesir sempadan cuma boleh menghantar makanan hanya mereka yang tinggal menetap di sempadan antara Mesir dengan Palestin. Dan segala usaha sedang dilakukan. Saya melihat ada perbalahan, ada macam-macam ceritalah. Antara bagaimana video boleh masuk, orang ni tak boleh masuk dan sebagainya. Bagi saya ini kita pada awalnya ada kelulusan, tapi bila sampai di Mesir masih lagi tidak ada, dengan alasannya bahawa ini adalah daripada kelulusan daripada pihak risikan di Mesir dan juga pihak berkuasa Mesir dan Palestin menolak permohonan badan bukan kerajaan yang Tengku Ilahi Aziz Rahim ini untuk menyampaikan bantuan, kerana ini adalah tidak diluluskan oleh badan risikan negara tersebut. Jadi bagaimanapun kita menantikanlah kepulangan mereka. Kabarnya akan pulang dalam masa sehari dua hari lagi. Cuma tak kesampaian untuk menghantar terus ke Gaza. Bagaimanapun kalau kita dapat beri kepada mereka yang berada di sempadan Mesir pun sudah mencukupi. Kerana mereka juga dalam keadaan yang sukar. Saya nampak gambar-gambar dikirimkan, video-video yang dikirimkan oleh Saudara Rosli kepada saya. Begitu terkesan hati saya, seorang yang mendapat bekalan makanan, bantuan ini kotak makanan, sambil mengalirkan air mata, dia peluk Datuk Aziz Rahim, dia cium kepala Datuk Aziz Rahim, tanda penilaian kasih dan sayang. Jadi begitulah sebuah negara yang dalam keadaan yang sukar. Tapi kita bagi mereka yang menderma untuk warga Palestin ini, saya ucapkan terima kasih. Sebab bak kata orang, warga di Palestin itu adalah saudara kita, cubit pergi seperti mau dijadikan tabung haji ini seperti bank-bank yang lain. Sebagaimana yang saya nyatakan semalam, ini satu benda yang bercanggah tentang asas penubuhan tabung haji. Tabung haji ini tabung, orang datang menyimpan untuk bekalan mereka menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jadi kalau letakkan di bawah bank sebagai sistem perbankan, maka tentulah ada ribanya, macam-macam lah yang kesan itu tak baik. Sedangkan sekarang ini lembaga urusan tabung haji diletakkan di bawah oleh Menteri Agama. Jadi kalau kita tak percaya pada menteri kita sendiri, macam mana ni? Saya tak tahulah pimpinan kerajaan Perikatan Nasional kenapa nak diusik pula tabung haji ni. Apakah kerana dalam tabung haji tu masih banyak lagi dana-dana yang tak terusik? Ini pun satu hal lagi, saya tidak menuduh, tapi ini boleh menimbulkan kegusaran ummah. Kita menyimpan di tabung haji itu semata-mata sebagai persiapan ataupun antara usaha yang boleh menggugat kemurnian lembaga urusan tabung haji. Jadi saya haraplah kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, tak payahlah dikacau tabung haji ini. Kalau dia ada masalah, kita pun kata nak tubuh RCI. Jadi buatlah RCI. Kalau ada penyelewengan, mereka bertanggungjawab itu hadapkanlah ke muka pengadilan. Jadi jangan pula kerana itu alasan itu maka letakkan di bawah Kementerian Kewangan sebenarnya mengalihkan tujuan asal penubuhan tabung haji. Okey saudara, itu tentang kedudukan berita-berita yang dapat saya saring setakat ini. Saudara, bila kita melewati liku-liku sejarah tanah air, kita akan menemui catatan-catatan luka yang pilu. Di mana dalam perjanjian Bangkok pada tahun 1909, sekitar lebih kurang 112 tahun yang lalu, banyak tanah-tanah Melayu terlepas kepada Siam.
Kedah hilang Satun, hilang Pulau Taurutau dan wilayah Sadau. Begitu juga Perlis, hilang wilayah Pujuk. Apabila berlaku pemisahan kesan daripada politik, kita kehilangan Pulau Temasek. Bila Singapura yang waktu itu dipimpin oleh Lee Kuan Yew, mereka memenangkan pilihan raya dan mengambil keputusan berpisah daripada Malaysia. Kita kehilangan kedaulatan bumi yang sepatutnya menjadi milik kita, iaitu Pulau Temasek dulu. Kini bergelar Singapura. Itu pada tahun 1964. Dan pada tahun 2008, dalam perbicaraan di Mahkamah Antarabangsa The Hague, kita kehilangan Pulau Batu Putih. Dan pada tahun 2011, saudara, kita pula kehilangan sebidang tanah yang begitu bernilai, iaitu di Tanjung Pagar. Tanah itu milik Kereta Api Tanah Melayu. Dan hari ini, ini nak masuk serius sikit saudara. Hari ini kita sudah dapat melihat banyak tanah-tanah milik reserve Tanah Melayu, bukan kerana kita mengalami kehilangan kerana kalah peperangan, tidak. Tetapi tanah-tanah itu akhirnya tergadai dan dilelong kepada bangsa lain, yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Kita kena terima hakikat ini, saudara. Pimpinan yang diberi tanggungjawab, mentadbir, mereka melakukan khianat pada bangsanya. Jadi kerana apa? Kerana kita tidak punya iltizam dan semangat yang kental, sebagaimana saudara kita di Palestin. Di Palestin, walaupun rejim Israel memberi setiap tuan tanah itu sekaping cek, kau tulislah apa-apa banyak kau nak, asalkan tanah ini kau serah kepada Israel. Mereka tidak. Mereka tidak mahu melakukan begitu. Jadi saya haraplah agar pimpinan masa depan, pimpinan bangsa kita berhati-hatilah. Sebab kita lihat kan sekarang ni, bahawa saya kena faham bahawa satu ketika dulu pemimpin Islam terakhir di Andalusia, itu di Spanyol, saudara. Raja yang terakhir adalah Raja Abdillah Muhammad Al-Ahmad. Jadi pada tahun 1509 kita Melaka kalah 15-11. Sebab itu saya katakan ada interrelatednya. Kerana Andalusia berusia 800 tahun di bawah kerajaan Islam Andalusia. Melaka di bawah kerajaan Empire Melayu Islam. 1511 tumbang kepada Alfonso di Abu, yang merupakan tentera ataupun pahlawan Ratu Isabella. Tetapi di Andalusia, pada tahun 1509, 2 tahun saja apabila bumi Andalusia terjatuh ke tangan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, maka pemimpinnya ataupun rajanya terpaksa keluar dari istana pada waktu malam dengan ibunya. Menangislah kamu sebagai seorang perempuan, kerana kamu sebagai lelaki yang gagal mempertahankan kekuasaan, mempertahankan empire yang diamanahkan pada kamu. Itu peristiwa di Andalusia. Saya melihat dari segi sejarah, saudara, 1509 tewas Andalusia, dan 1511 tentera daripada Sepanyol juga menewaskan kerajaan Melayu Islam di Melaka. Jadi dua empire Islam itu tewas. Semua ini lain tidak adalah kerana mereka yang berkuasa terlalu cintakan pada dunia. Mereka sanggup meninggalkan dakwah dan jihad. Mereka bergelumang dengan perkara-perkara yang penuh dengan dosa. Malahan mereka, seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Selangor difahamkan telah ditahan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang kerana dikatakan memasuki kawasan hutan di Cameron Highland tanpa kebenaran. Mereka masuk dengan menggunakan kereta pacuan 4 roda. Ramai pula tu, bukan seorang. Tapi yang diketuai oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada Selangor. Jadi ini keadaan saudara. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, mereka akan berusaha segala-galanya. Semuanya yang menaiki kenderaan jenis pacuan 4 roda difahamkan ditahankan kira-kira pukul 1 pagi ketika mereka berkemah. Mereka sanggup berkemah. Bagaimana berlaku di Raub, tanah-tanah Musangking dan sebagainya. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk mendapat pendudukan untuk tanah tersebut. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita mengkhianati bangsa kita dan kita redha menjual tanah-tanah milik kita dan meluluskan
untuk sesuatu projek kepada bukan bangsa kita. Saya bukan resis saya, tapi saya lihat bahawa kedudukan sekarang ini tanah rezerv Melayu yang dimiliki orang Melayu bertambah berkurangan, katanya tinggal 12%. Ini bukan satu keadaan yang baik. Jadi kalau kita tidak sedar dari sekarang, tak tahulah, malahan saya dapati banyak pun dulu-dulu. Memang saya mengaku bahawa ini berlaku juga waktu zaman kerajaan Barisan Nasional, di mana esko-esko kerajaan negeri dengan mudah meluluskan projek-projek perumahan, walaupun ada peruntukan 30% milik Bumiputera juga diluluskan untuk diberi oleh bukan Bumiputera. Jadi kota itu telah pun dikhianati. Jadi sebagai saya jangan nak kata bahawa saya membela UMNO, membela Barisan Nasional 100%. Yang salah tetap salah. Jadi kita jadikan ini sebagai iktibar kita saudara, agar jangan pimpinan yang akan datang mengulangi keadaan-keadaan yang sama. Akhirnya anak cucu kita yang akan merana saudara. Itu yang saya lakukan saban malam. Saya memberi kesedaran, saya memberi kritikan. Sebab itu bila ada orang berkata bahawa kalau kita nak tukar Perdana Menteri sekarang ni, beliau sebagai pimpinan utama, teraju pertama, memikul tanggungjawabnya. Sebab itu dulu orang berkata, warga di Amerika banyak berpendapat bahawa usaha kerajaan Amerika Syarikat membendung COVID menjadi lebih baik setelah Presiden Joe Biden menggantikan Donald Trump. Kemudian Perdana Menteri Eduardo Phillips dan seluruh kabinetnya dikatakan telah meletak jawatan setelah gagal membendung COVID dan serta gagal menyelamatkan ekonomi negara Perancis pada bulan Julai 2020. Tapi hari ini nampak gaya negara tersebut sudah mula berkembang, sudah mula bangun. Begitu juga dengan apabila Yoshidi Didi Suga menggantikan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri di Jepun. Apabila Shinzo Abe gagal untuk melawan COVID-19 dan ekonomi Jepun, hari ini negara tersebut bangun dengan baiknya. Begitu juga dengan Giuseppe Conte. Dia telah meletak jawatan pada Januari 2021 kerana memikul tanggungjawab atas kegagalan pimpinan. Kerana tidak sedikit pun dalam keadaan begitu, peletakan jawatannya tidak menjejaskan usaha kerajaan negara tersebut melawan COVID. Hari ini negara tersebut okey. Begitu juga dengan Kursuk Okna yang meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada Januari 2021 setelah dituduh gagal melawan COVID dan tidak pula terganggu usaha negara ataupun kerajaan Mongolia dalam melawan COVID-19. Akhirnya negara tersebut bebas pada Mac 2021 kerana memikul tanggungjawab atas kegagalannya melawan COVID dan tidak terjejas berusaha kerajaan Slovakia membendung ataupun memerangi virus corona. Jadi sepatutnya kerajaan harus terus berjalan. Pimpinan yang kalau rasa memikul tanggungjawab dah gagal, berhenti habis cerita. Sebab kaki tangan kerajaan ada teruskan untuk meneruskan pemberian vaksin. Sebab akanlah sebab tu sebagaimana yang saya nyatakan semalam, kemarin 3 malam semua tu, hari ini selepas 3 tahun mengundi UMNO, hari ini saya melihat bahawa banyak serangan dilakukan kepada Presiden UMNO. Sedangkan saat beliau mengemudi UMNO, kita berjaya, parti UMNO berjaya memenangi 7 pilihan raya. Jangan lupa benda begitu. Tetapi beliau kini diserang. Kenapa beliau serang? Kerana ada alasan kerana beliau nak menjual UMNO, berunding untuk bersama-sama dengan PBM lah yang menunding supaya Presiden UMNO disingkirkan. Beliau tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan. Tapi beliau kekal utuh mempertahankan UMNO. Saya bukan kerana nak mempertahankan atau memuji beliau, tidak. Tapi saya melihat pola-pola politik yang mengabui pemikiran warga bangsa kita, warga UMNO, yang seolah-olah mau ditipu mindanya bahawa supaya UMNO terus bekerjasama dengan PBM yang kita tahu nak membunuh UMNO. Jadi sekarang ni kalau tengok bocor sana, bocor sini, kepagaian ucapan apa yang dibincangkan di peringkat majlis tinggi dah bocor kerana berlakunya pengkhianatan di kalangan pimpinan-pimpinan yang kita beri kepercayaan. Sebab itu saya nak membincangkan ke mana UMNO selepas ini. Saudara, jangan lupa saudara, menurut almarhum Bung Karno,
Dia kata, ini Soekarno, almarhum Soekarno ni mampu membina kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun sekadar dengan bambu runcing. Dia mampu mengalahkan Belanda, menyeru rakyat dia, menyatukan seluruh rakyatnya dengan hanya bersenjatakan bambu runcing. Dan apa kata Soekarno? Dia kata, di mana ada tepian pantai dan terdapat pohon nyor lambai melambai, di situ ada bangsaku bernama Melayu. Begitu cinta dan kasihnya Soekarno terhadap bangsanya. Dia tetap mempertahankan, di mana ada pantai yang terdapat pohon nyor melambai-lambai, di situ ada bangsaku bernama Melayu. Sebab itu saudara, selalu bukalah peta sejarah. Jangan buka peta hari ini, buka peta sejarah. Kita sebenarnya, Laut Cina Selatan itu asalnya Laut Melayu. Saudara pergi ke kota London atau boleh pergi masuk dalam Wikipedia, masuk dalam YouTube, cek tengok. Asal Laut Cina, sedangkan di bawah dalam Laut Melayu itu ada terdapat pelbagai khazanah karun yang tinggi. Sebab itu sekarang ni mereka berebut nak menuntut Pulau Spratly lah, pulau-pulau yang ada di situ. Kenapa? Kerana berebutkan karun yang di bawah. Dan kita harus mempertahankan. Jangan sampai kita tergadai oleh kerana perdebatan ataupun kerana sikap kita berbalah sama sendiri. Saya, kenapa tidak kita wujudkan penyatuan? Bung Karno. Kata Bung Karno, kalau kau berikan aku 100 lelaki yang usianya lebih tua, yang mampu kulakukan hanyalah menawan Gunung Kalimanjaro. Ialah mungkin dengan pengalaman, tahu saya belok-belok, nak menaik, mendaki dan sebagainya. Itu saya mampu kulakukan. Tetapi berikan aku 10 orang pemuda, pasti mampu ku goncangkan dunia. Ini satu amanat yang begitu tinggi kepada pimpinan pemuda oleh almarhum Soekarno. Memang pun beliau menuntut kemerdekaan, kawan rapatnya Buya Hamka dan sebagainya. Tetapi anak-anak muda di Indonesia waktu itu disemai dengan semangat cinta dan kasih sayang pada bangsanya. Akhirnya Indonesia merdeka. Jadi kita harus menerima apa-apa kenyataan sebegitu. Kerana beliau mengatakan bahawa kalau kamu berikan aku orang tua, 100 orang pun kamu berikan, yang mampu kulakukan adalah menawan Bukit Kalimanjaro saja. Tetapi kalau berikan aku 10 pemuda berhati wajah, mampu ku goncangkan dunia ini. Ini kepimpinan yang kita harapkan. Sebab itu saya melihat catatan daripada sahabat saya, saudara Dr. Fitri. Antaranya dia kata mereka nak bercakap ni, nak bercakap pasal apa? Sebenarnya mereka ni nak bersama dengan siapa? Kita tak kisahlah mereka nak dengan siapa pun, terpulanglah. Ini ditujukan kepada ahli parlimen dan ahli Majlis Tinggi UMNO yang sudah ada yang goyang pendiriannya. Sebab dia kata kita tak kisah, kerana masa perhimpunan UMNO dulu kamu tak bercakap pun. Semua bersetuju UMNO menarik sokongan kepada Parti Peribumi Bersatu, PBB. Yang betul-betul yang tak mahu seorang saja, iaitu Datuk Seri Saidan Kasim. Lain semua bersetuju sebulat suara. Jadi kenapa kamu berdiam? Jadi apakah anda merasakan bahawa ahli Majlis Kerja Tinggi itu sekadar dapat pacak? Apakah ahli Majlis Tinggi itu bendul? Masa dalam perhimpunan agung UMNO kamu tak nak menyatakan pendirian, tapi bila dah buat keputusan, mula kata waktu tak sesuai. Kalah pun tak apalah, dia kata. Apa nak malu, apa nak takut. Mana sekarang ni sudah ada sahutan daripada anak muda yang sudah menyahut seruan. Dia kata kalau melihat kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan hari ini, maka dia kata dia tak pedulilah. Sebab UMNO hari ini sudah sangat menampung pimpinan-pimpinan yang sudah long life kehidupan jiwanya dalam perjuangan bangsa. Dia kata anda ahli-ahli parlimen UMNO ni nak pergi ke sana, pergilah, tapi yakinlah, dia kata dalam perhimpunan agung akan datang anda akan disiat-siat oleh para perwakilan. Kalau ahli parlimen UMNO sudah tak percaya dengan kekuatan parti, apatah lagi yang kita nak cakap. Akhirnya nilai mereka paling tinggi 1 sen saja. Jadi kita juga tak selidik semula bagaimana kita telah tewas. Kita kalah dulu, kenapa? Kerana perpecahan. Kerana waktu itu wolot-wolot merasakan mereka saja yang betul. Saya agak tertarik dengan tulisan saudara Rafi Awang Kecil. Dia kata kepada Presiden dan seluruh
Majlis Kerja Tinggi UMNO, pertahankanlah keputusan PAU. Kerana itu adalah mandat atau dikorbankan kerana mempertahankan kehendak ahli. Mana-mana pemimpin yang memilih untuk membelakangi atau menafikan kehendak atau keputusan ahli akar umbi, biarlah ahli-ahli parti di semua peringkat menentukan kedudukan mereka. Kepada Majlis Kerja Tinggi, yakinlah dan percayalah, mana-mana pemimpin yang mengkhianati parti, mereka akan hilang dengan sendirinya dari saf kepimpinan UMNO. Mereka akan dihukum dan mereka akan hilang maruah serta penghormatannya di kacamata UMNO. Pemimpin yang menolak keputusan PAU 20 dengan memberi berbagai alasan, mereka hanya mencipta alasan itu untuk kepentingan mereka dan bukan demi untuk kepentingan parti. Jadi kepada seluruh ahli UMNO di seluruh negara, sekarang ini kita dapat melihat terbentang luas di depan mata kita berbagai-bagai peristiwa yang kita dapat lihat bagaimana keputusan parti sedang dipersendakan. Jadi terserahlah kepada kita untuk menentukan kepimpinan masa depan. Sebab itu saya katakan ke mana kita lepas ini terletak pada ahli-ahli akar umbi. Sebab kita dah melihat adanya pimpinan yang sanggup menjual maruah parti, menjual maruah bangsa kita. Kalau ada tanah pun sanggup digadai dan sebagainya. Mereka-mereka ini perlu kita singkirkan. Sebab itu saya melihat satu tulisan daripada saudara Jusrin Berth. Malam tadi dia mengatakan saya, dia kata Assalamualaikum Tok. Dia kata salam perjuangan. Secara peribadi, saya beranggapan pada peringkat akar umbi UMNO sedikit pun tidak goyah. Beliau berkeyakinan bahawa ahli di peringkat akar umbi tidak sedikit pun goyah. Namun UMNO kini mempunyai satu lagi situasi yang baru bila mana dalam kepimpinan pusat itu sendiri bermasalah. Jadi bukan akar umbi, tetapi di peringkat pusat, di peringkat majlis tinggi. Mereka yang berada di anjung kuasa. Jadi ada yang ada ahli majlis tinggi dan ahli parlimen UMNO yang menjadi sebahagian daripada pimpinan pusat tidak ikhlas berjuang untuk parti. Pendirian mereka tidak selari dengan ketetapan parti. Kemuncaknya, bila UMNO berkongsi kuasa dalam Kerajaan Perikatan Nasional, mereka ini semakin lupa diri dengan kuasa yang ada pada mereka. Mereka lupa siapa yang mengangkat mereka dalam parti. Bahkan mereka semakin berani mencabar institusi Presiden. Saya membuat kesimpulan, kata saudara Jusrin, dia kata, saya membuat kesimpulan, kata Jusrin, sudah sampai masanya UMNO memecahkan tradisinya untuk menolak pemimpin sebegini. Kerana keutamaan mereka bukanlah pada ahli parti, tetapi mereka meletakkan kepentingan peribadi mengatasi, dan itu mengatasi kepentingan segala-galanya. Itu lebih utama pada mereka. UMNO harus menggerakkan jentera dari sekarang bagi memastikan mereka ini tiada tempat lagi dalam parti pada pemilihan akan datang. Jadi kami, kata Saudara Jusrin tadi, ahli akar umbi UMNO di seluruh negara telah nampak dan jelas perwatakan mereka sebenar. Mereka ini juga sebenarnya mereka ini, kami juga mengalu-alukan mereka untuk segera disingkirkan dari parti. Kerana jika tidak berlaku begitu, mereka inilah yang merupakan bakal pembawa kepada malapetaka kepada UMNO. Itu kata kenyataan daripada ahli akar umbi yang masuk ke lawa saya. Saudara Roizat Avanjari pula hantar malam tadi dia kata seramai 3 juta lebih ahli UMNO dan ahli Majlis Tinggi UMNO dibandukan oleh beberapa kerat Menteri UMNO sendiri. Kita boleh melihat sendiri katanya bila dengan Perdana Menteri yang sekarang ni, cepat saja Menteri-Menteri UMNO ni memberi sokongan. Bila arahan daripada Presiden UMNO, macam-macam dalih dan alasan mereka untuk tidak patuh kepada apa yang dilontarkan, dikatakan oleh Presiden. Kerana itu dia kata, wahai orang-orang UMNO, belum seluruh pada ahli-ahli UMNO, wahai orang-orang UMNO, kamu bukan saja dibuli oleh Bersatu, bahkan dibuli oleh menteri-menteri dan ahli parlimen kamu sendiri. Mereka tidak takut lagi kepada ahli-ahli UMNO sebab mereka tahu UMNO ini umpama harimau sarkas tua yang sudah tidak bergigi. Biarpun Perdana Menteri tercicik katanya, namun dia ada segala-galanya kecuali majoriti. Cukuplah katanya. Memanglah para ilmuwan, orang-orang yang berilmu dan pemimpin NGO tidak diterima dalam UMNO. Kerana mereka-mereka yang berkuasa dalam UMNO, iaitu wolok-wolok ini, takut kalau orang-orang yang berilmu ini mengambil alih kepimpinan UMNO, pada waktu itu mereka akan hilang jawatan. Sebab mereka selama-lama ini menggunakan wang untuk membeli jawatan. Tapi hari ini saudara yakinlah, saya berkeyakinan bahawa minda ahli UMNO telah bertukar.
Sebab itu saya mengharapkan agar ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, gunalah masa terluang ini untuk kita segera menyelamatkan bangsa Melayu tanpa membuka parti baru. Mudah-mudahan Allah SWT memberi petunjuk pada kita. Tuntutan UMNO adalah Perdana Menteri yang ke-8 perlu mengambil tanggungjawab untuk undur setelah keadaan COVID dan ekonomi negara bermasalah berkali ganda. Jadi lebih teruk lagi, kerajaan telah pun diberi kuasa penuh selama 7 bulan. UMNO telah pun menutup pintu depan, tapi ada orang lain pula berkali-kali membuka pintu belakang. Kesannya kerajaan hari ini masih tidak stabil dengan majoriti tipis atau mungkin tiada majoriti. Jadi, selepas satu tempoh yang pendek antara 3 hingga 6 bulan dan setelah negara mencapai imuniti kelompok dan COVID selesai, Parlimen sewajarnya dibubarkan dan diberikan balik mandat kepada rakyat. Jadi kerana itu, UMNO wajar menyerahkan balik kuasa ini kepada rakyat untuk menentukan kepimpinan masa depan. Dalam waktu yang sama, tuntutan agar mereka yang bermasalah, mereka yang membocorkan rahsia parti, mereka yang melakukan tindakan menikam pimpinan parti dari belakang, wajar diambil tindakan disiplin. It is very unprofessional. Keadaan sekarang ni, ada orang yang bukan ahli majlis tinggi pun yang dipilih dalam pemilihan UMNO lalu, malah menjadi ahli parlimen dan sebagainya, mereka bertindak dalam keadaan yang begitu mengecewakan warga UMNO. Rahsia-rahsia parti. Bahkan kita nak mewujudkan satu suasana bahawa UMNO ini dipimpin oleh satu orang yang diktator. Gunakanlah budi bicara Presiden melalui saluran yang betul. Gunakan saluran lembaga disiplin, siasat. Kalau terbukti telah melanggar disiplin parti, lebih aman, lebih bahagia tanpa adanya parasite-parasite yang sebegini. Sebab itu saya mengatakan berkali-kali bahawa warga UMNO di peringkat akar umbi menanti akan keputusan ataupun tindakan Presiden. UMNO perlu diselamatkan. Jangan dibiarkan berterusan sebegini. Kita dah tak ada masa lagi. Sebab saya melihat jeda waktu untuk mengadakan pilihan raya semakin hampir. Dan kalau kita melihat daripada kenyataan daripada jadi sehingga tugas memelihara, melindungi kata-kata serta pengkhianat dan menjayakan skim opting ini menjadi keutamaan kepada mereka. Malahan saranan Kebawah Duri yang Pertuan Agong pun bagai tidak disantun oleh mereka. UMNO cuma mahu seorang Perdana Menteri dan pengurusi Majlis Kehormatan Negara baru untuk fokus menyelesaikan masalah COVID secepat mungkin tanpa memikirkan bagaimana nak dikekalkan kuasa atau kata-kata yang mana lagi boleh dibeli. UMNO tak fikir semua itu. Itu kata timbalan Presiden. Selepas satu tempoh yang pendek antara 3 hingga 6 bulan dan setelah negara mencapai imuniti kelompok dan COVID selesai, Parlimen harus dibubarkan dan mandat akan diserahkan kepada rakyat. Jadi ini adalah selari dengan kehendak waktu kita menandatangani muafakat Piagam Muafakat Nasional. Ini kenyataan timbalan Presiden. Selari dengan itu juga dia kata PM8 untuk melaksanakan PRU secepat mungkin. UMNO mau menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat. Tiada jaminan UMNO akan menang. Tapi lebih baik kita bersikap begitu daripada kita berada bersekongkol, bergelumang dengan noda-noda yang dilakukan oleh pimpinan yang hari ini. Rakyat tentu akan marah pada UMNO. Rakyat sudah pun mula menjauhi daripada pimpinan UMNO kerana mereka kecewa dengan sikap ahli parlimen yang bernolak dalik. Parti dah buat keputusan, ikutlah. Jadi bila parti dah keputusan, anda memberi pelbagai alasan. Rakyat melihat, warga bangsa melihat orang-orang sebegini sepatutnya tidak boleh berada dalam di anjung kuasa di tingkat 38. Cukup-cukuplah. Jadi bagaimana pula UMNO dan Barisan Nasional mahu untuk mencari peluang untuk menang. Kalau orang ada yang sebegini, mereka yang berkhianat pada parti. Jadi sebab menang atau kalah itu tak ada masalah. Malahan UMNO menjadi lebih kuat waktu kita menjadi pembangkang. Apabila UMNO berada di luar kerajaan, waktu kerajaan Pakatan Harapan datang saja musim pilihan raya kecil, semua menang. Tak ada masalah. Jadi ini merupakan tanda-tanda bukti nyata rakyat sudah mula kembali menerima UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kebangkitan rakyat ini terhalang oleh sikap mereka yang berada menteri, mereka menjadi ahli parlimen yang melihat bahawa kepentingan
duniawi, mengatasi kepentingan parti. Mereka tidak mau menjaga. Sebab itu saya berkatakan bahawa ke mana UMNO nak dibawa. Kalau begini keadaannya, pasti UMNO akan tumpas kalau mempunyai pimpinan yang meletakkan kepentingan segala-galanya. Dan saudara mesti lihat, tengoklah 2-3 hari lepas, NGO sudah bersuara. Mereka lebih berani ke depan. UMNO tidak menaja, UMNO tak ada. Tapi mereka, anak-anak muda, sudah berani ke depan. Tapi pimpinan UMNO masih lagi berdolak-dalik. Rakyat sudah bersuara, saudara buka lah mana-mana pun. Dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam Instagram ke. Kenyataan-kenyataan yang dilontarkan bukan hanya anak muda, malah wanita yang lebih berani. Yang mereka ini tidak ada latar belakang politik. Sebab mereka dah benci dengan keadaan sekarang. Kerana mereka hidup dalam keadaan cukup tertekan. Mereka dapat melihat macam mana. Tadi hari ini pun saya bilang laporan ada orang bunuh diri. Dan duduk kononnya bagi bantuan, baku makanan. Sampai bila poket tambah kosong. Mereka perlukan untuk menjana pendapatan untuk keluarga. Mereka tidak rela untuk menjadi pengemis terhormat. Kenapa harus rakyat dijadikan sebagai pengemis terhormat yang menadah tangan, mengharapkan simpati daripada wakil-wakil rakyat? Beri mereka kebebasan untuk mencari penghidupan yang lebih jelas, lebih tuntas supaya kehidupan mereka dapat dibina. Dan hari ini saya melihat, terus terang saya katakan, untuk membina kembali ekonomi negara bukan boleh ambil masa dalam sebulan atau 1 hari. Saya menyangkakan paling tidak pun, sehebat mana pun, adalah 2 atau 3 tahun mendatang. Dalam keadaan itu pun kalau kita dapat melakukan perubahan sekarang. Dan ini apa yang berlaku sekarang ni? Kita lihat ada pula permasalahan bahawa parlimen akan bersidang pada 26 bulan. Itu lebih kurang 8 hari lagi. Tetapi macam-macam cerita kita dengar. Sehingga kan speaker pun mengatakan bahawa semua orang bebas untuk bersuara. Menteri Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa perlu ikut peraturan-peraturan, bahawa cuma dia kata kerana COVID ini maka mereka yang menghadiri secara bersemuka itu hanya dikekalkan pada 80 orang. Itu kenyataan daripada timbalan speaker. Dia kata 80 orang. Jadi kalau 80 orang nisbahnya tak silap saya 46-34. 46 dari pihak kerajaan, maka 34 dari pihak pembangkang. Saya kata ini bukan nisbah yang baik. Ini satu keputusan yang tidak mencerminkan bahawa kita berada dalam landasan demokrasi, kerana barisan pembangkang lebih ramai daripada pimpinan kerajaan. Dan tak tahulah apa yang disuarakan oleh speaker, apa yang disuarakan oleh timbalan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri bahawa mereka mengatakan bahawa mesyuarat ini sesuai sejajar dengan peruntukan-peruntukan dalam artikel general order dan sebagainya. Itu saya biarkanlah kalangan the lawmaker ataupun mereka yang berada di anjung parlimen untuk memikirkannya. Cuma kita mengharapkan agar biarlah kalau begini persidangan parlimen itu dilakukan secara benar. Bukan hanya macam saya kata, jangan ada madah berhelah. Jangan ada sebarang helah politik. Sebab yang mahu disantuni bukan persoalan siapa jadi Perdana Menteri. Persoalan sekarang ni, rakyat nak tahu apa sebenar-benarnya yang berlaku sekarang ni, sehingga mereka terpaksa terkurung di rumah. Sehingga mereka terpaksa berada terpenjara tanpa rela untuk berada di rumah. Sehingga ekonomi mereka lebur. Sehingga syarikat-syarikat mereka gulung tikar. Hari ini tidak ada pendapatan. Ini masalahnya. Malahan mereka juga nak tahu kenapa usaha mereka untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan simpanan wang pekerja itu terhalang. Berkali-kali ada alasan itu, alasan ini dan sebagainya. Mereka juga nak tahu kenapa tega sangat sikap mereka yang berada yang menguasai institusi perbankan. Apakah mereka tidak boleh memberikan moratorium sebagaimana yang dituntut. Jadi keadaan ini yang perlu dibicarakan ataupun diperhalusi secara tuntas. Sudahlah keadaan ini mesyuarat cuma diadakan selama 5 hari. 5 hari ke 6 hari, begitulah. Daripada 26, 27, 28, 29, 30, 5 hari. Jadi apakah cukup waktunya? Sebab banyak masalah sekarang ni. Masalah tentang proklamasi darurat, keabsahannya, keabsahan pada menteri, keabsahan tentang tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan. Rakyat nak tahu. Sebenar-benarnya bagi rakyat yang mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan adalah parlimen. Persidangan parlimen itu penting. Ini paling penting.
Jadi kalau bagi dengan nisbah 80 orang saja, kalangan menteri saja dah ada 70 orang. Macam mana? Tak, kalau semua datang, apakah menteri juga perlu diskat? Di mana menteri perlu diskat? Ini satu masalah lagi. Sebab saya katakan sepatutnya biar. Kenapa ada mengatakan ini tentang COVID lah dan sebagainya. Sedangkan mereka semua telah pun mengambil imunisasi. Dan ini rakyat tanya, meminta jawapan. Jawapan yang diberikan sehingga saat ini masih belum memuaskan hati rakyat. Kerana rakyat minta supaya parlimen dapat diadakan persidangan seperti biasa. Tapi apa yang dinyatakan oleh Pak Speaker, dia kata bahawa parlimen bersidang penggal keempat nanti bulan September dengan penuh harapan. Tapi bila diberi kenyataan bahawa cuma 80 orang, itu menurut kenyataan daripada Timbalan Speaker, rakyat mula kecewa. Sebab rakyat parlimen mudah aja. Kalangan menteri 70 orang. Saudara jangan menuduh rakyat yang bukan-bukan. Sebab rakyat dia tengok ni, apa hal ni? Mereka ada 70 orang, kalau 80 orang, terus mereka membuat konklusinya, 70 tu menteri, 10 orang aja datang. Jangan salahkan rakyat. Sebab ini tidak diperanalisi. Dan lepas tu dengar pula kenyataan terbarunya, katanya 46-34, itulah. Kalau itu berlaku, mana komposisinya tidak melihat komposisi yang nyata. Takut nak. Apa yang takutnya? Takut kena ambush, takut kena rasa undi tak percaya, takut bahawa apa yang mahu diusulkan ditolak oleh ahli parlimen. Itu kalau benda tu baik, rakyat akan menjadi hakim. Seandainya katalah pimpinan kerajaan dalam mesyuarat parlimen kali ini menyatakan bahawa kerajaan berusaha dalam kewangan begini untuk kebaikan rakyat. Kalaulah itu ditolak oleh ahli parlimen, mereka juga akan ditolak dan dikeji oleh rakyat. Bagi saya, kalau benda itu baik, tentu baik. Kalau benda itu tidak menguntungkan rakyat, rakyat akan kecewa. Bila rakyat kecewa, saudara tentulah dapat lihat apa